Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang berbahagia Datuk Haji Imran bin Haji Kadir, yang dikasihi oleh ahli lembaga takbir Kapten Razak, Jabatan Agama Islam Selangor, pejabat agama Islam daerah Petaling, datuk-datuk, datin-datin, tuan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita malam ini adalah nikmat iman. Iman bahasa kita percaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mukmin percaya. Sebenarnya orang yang tak beriman itu pun, yang mengaku tak beriman, kami ini tak percaya. Mulut dia saja tak percaya. Hati dia di dalam tetap percaya bahwa ada Tuhan. Naik pesawat terbanglah dua orang. Yang satu ni percaya. Yang satu ni kata, aku tak percaya Tuhan. Kata yang percaya ni dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbina ghafurur rahim. Pesawat pun take off. Kata yang tak percaya ni, apalah awak baca-baca ni? Aku tak percaya. Pesawat pun terbang. Masa sampai di atas, terjadilah sesuatu. Tiba-tiba pesawat ini turun. Manakala turun, yang beriman ini, dia kuat. Sebab dia dah serahkan kepada Allah. Tapi orang yang kata tak percaya tadi, manakala pesawat itu sikit turun, apa kata dia? Oh my God! Apa maknanya? Dia tadi kata, aku tak percaya ada Tuhan. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati paling dalam, manusia ini lemah. Pada saat-saat tertentu dia percaya. Nama dia siapa? Dia kata God. Nama yang kita yakini itu pun kita tak tahu. Maka Allah bagi tahu siapa nama dia. Qul, katakan. Huwallahu ahad. Nama dia Allah. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggil dan serulah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Apa awak dari tadi Ya Razzaq aja? Aku nak minta bukakan rezeki sesuai dengan Asmaul Husna. Ya Razzaq, Ya Razzaq. Minta dibukakan rezeki. Oleh sebab itu maka semua kita ini sebenarnya beriman. Hanya saja ada yang mengingkar. Itulah yang disebut dengan fitrah. Ma min mauludin, tidak ada satupun anak manusia, cucu cicit Adam yang lahir ke dunia ini, illa yuladu alal fitrah. Melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Bila kita lapar, fitrah kita nak makan. Bila kita haus, fitrah kita nak minum. Bila dah sampai usia akil baligh, fitrah kita nak menikah. Begitu juga dalam hati ada fitrah mengakui ada Tuhan. Tapi kita lemah. Apa kata orang Melayu? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Saya hanya boleh menengok tuan-puan yang ada di hadapan saya. Adapun yang di balik dinding saya tak tahu. Maknanya mata sejengkal. Saya hanya boleh mendengar apa yang bercakap di samping kiri kanan saya.
Siapa yang bercerita di balik dinding sana, di bilik sana, saya tak tahu. Begitu juga dengan masalah ghaib. Siapa nama dia? Di mana dia? Bagaimana zat dia? Bagaimana wujud dia? Kita tak tahu. Maka manusia yang lemah tadi dipilihlah salah satu daripada hambanya. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dia tak lain tak bukan hanya seorang rasul. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna uhiya ilayya, sesungguhnya aku ni manusia biasa. Beza aku dengan kamu, aku dapat wahyu, kamu tidak. Ustaz Abdul Somad, saya tak dapat wahyu. Kalau saya dapat, tentu saya Nabi yang ke-26. Auzubillah. Khatib besok hari Jumat naik ke atas mimbar. La nabiyya ba'dah. Tak ada Nabi sesudah dia. Maka ditulis di hadapan makam dia di atas besar. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bapa kamu, bukan ayah kamu. Walakin Rasulullah. Dia adalah Rasul utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Penutup Nabi dan Rasul. Tak ada Nabi sesudah itu. Tiba-tiba datang pula, kata dia, Nabi terakhir. Jatuh di India. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Halal darah. Siapa yang mengaku Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, halal darah. Kenapa? Bila dia Muslim, maka dia murtad. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, pancung kepala dia, hukum mati. Yang kedua, as-sayyibuz zani, menikah tapi berzina, dilempar batu, rajam. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama, meninggalkan jamaah. Di antaranya orang yang mengaku Nabi. Selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, datang seorang lelaki mengaku Nabi, namanya Musailamah. Nama kampungnya Yamamah. Musailamah mengaku Nabi, datang Abu Bakar Siddiq, kirimkan pasukan perang, pancung kepala Musailamah. Dia buat surah-surah macam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia buat pula surah macam itu juga. Wal fil, wa ma adraka mal fil, lahu dhailun tawil. Orang yang tak faham, sama ni. Beza. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu dhailun tawil, ekornya panjang. Tak ada makna. Cerita hampa kosong saja. Pancung kepala dia. Maka beramai-ramai kaum muslimin. Kerana dia sudah membatalkan iman kepada Allah, merosakkan akidah umat. Maka sesiapa saja yang merosakkan akidah umat, wajib bagi ulil amri untuk menegakkan, menolong. Intan surullah, kamu tolong agama Allah, wahai orang yang ada kuasa, dengan menangkap Nabi palsu, kerana dia sudah merusakkan tauhid dan risalah Islam, maka meninggal 70 penghafaz Al-Quran. Itulah mengapa Al-Quran ditulis di kertas. Yang sebelumnya Quran hanya di kepala orang, di pelepah kurma, di tulang unta, di batu ditulis. Tapi manakala Umar bin Khattab balik ke kota Makkah, wahai Abu Bakar, ya, 70 penghafaz Quran kita dah meninggal dunia syahid sebab membunuh Musailamah Al-Kadzab. Rupanya Musailamah Al-Kadzab ni banyak tenteranya. Berperang dengan pasukan Abu Bakar Siddiq. Salah satu dari orang yang kehilangan tangan
Manakala memerangi Musailamah Al-Kadzab itu, putus tangan dia. Dan dihitung kira tubuh dia luka. Setiap jengkal ada luka bekas pedang, tombak, dan panah. Bukan lelaki. Perempuan bernama Nusaybah. Dan anak dia pula meninggal sebagai syahid. Jadi bila ada hari ini lelaki hanya duduk saja, nanti di akhirat malu dengan Nusaybah yang mengangkat pedang untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat orang motivasi menegakkan ini? Tidak lain, tidak bukan adalah iman. Kenapa Tuan malam ini datang ke masjid? Elok duduk kat rumah tonton televisyen. Kenapa datang susah-susah ramai-ramai? Yang membuat kita datang malam ini adalah iman. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Segala langkah tapak kaki kami tulis. Inna alaikum la'afizin. Bersama kamu ada malaikat. Kiraman katibin. Kiram, mulia. Katibin, menulis segala amal. Iya ke amal kami malam ini ditulis, Ustaz? Ya. Mana penanya? Ghaib. Siapa yang menulis? Ghaib. Mana buku catatannya? Ghaib. Allah yang kita sembah? Ghaib. Surga yang dijanjikan Allah? Ghaib. Malaikat yang mengawasi? Ghaib. Maka sebelum sembahyang, alladzina yuqimuna shalah, orang yang salat, baca pangkal ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib itu adalah iman. Bila ada orang menantang Ustaz Somad, kalau memang betul ada malaikat itu, mana dia? Tunjukkan pada saya. Apakah kita marah? Tidak. Sampai masanya nanti kau akan tengok malaikat. Mana dia? Nanti bila kau sakratul maut nampaknya. Barulah mata engkau akan terbuka, menengok roh keluar dari jasad. Sebab ada orang-orang yang tak percaya. Saya hanya percaya kalau boleh ditengok mata, dipegang tangan, dirasa dengan lidah, baru saya percaya. Kalau tidak, maka saya tak percaya. Oh. Jadi kalau awak tak tampak, tak tengok mata, awak tak percaya? Tidak. Kalau saya tak tengok, maka saya tak percaya. Awak boleh tengok muka awak? Tidak. Berarti awak hantu lah. Bila orang boleh tengok muka dia? Manakala dia berhenti di bawah pokok kayu. Berteduh saat hari panas. Di bawah pokok kayu itu ada kulam. Lalu dia pun berhenti di bawah pokok kayu, dia tengok air di kulam, dia nampak muka dia. Oh, itulah asal muasal cermin. Dulu orang tak pernah tengok muka, dia tengok muka. Apa maknanya? Menengok muka engkau pun engkau tak boleh. Apa lagi nak tengok Allah? Bila kita menengok muka kita, memandang, manakala melalui cermin. Cermin pun tak jujur. Telinga kanan dia kata sebelah kiri. Jadi sebenarnya kita ni tak ada apa-apa. Esok kami akan terbang ke Kelantan. Lepas itu kita akan bawa beg masuk ke airport. Tapi security airport kata cakap semua beg masuk ke dalam box ini. Sebab kami nak tengok apa isi dia. Aku ni ustaz. Takkan kau tuduh aku bawa dadah? Memanglah kami tahu. Tapi ini adalah perundang-undangan negara. Okey, masuk. Kita buka box tengok, tak ada apa-apa. Kenapa di monitor komputer nampak apa isi beg? Padahal kita buka box tak ada apa-apa. Ada cahaya. Nur, cahaya. Nar, api. Cahaya apa? X-ray. Sedangkan cahaya itu saja pun tak boleh kita tengok. Apalagi Allah. Nurun ala nur.
Aku ingin nak menengok cahaya engkau ya Allah. Jangan, kata Allah. Sikit aja ya Allah. Jangan. Aku nak cuba tengok sikit aja. Baiklah. Kalau begitu cuba tengok bukit. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika Allah tajalli menunjukkan sedikit cahayanya di atas bukit Tursina. Ja'alahu dakka. Musa pingsan wa kharra sa'iqa. Jatuh, tumbang, pingsan, tak sedarkan diri. Falamma afaqa, ketika Musa bangun, sedar daripada pingsannya, bagaimana Musa? Nak tengok lagi? Apa kata Musa? Tubtul ana, taubat ya Allah. Abdullah bin Abbas ditanya. Abdullah bin Abbas, ya, sebesar apa cahaya yang ditengok oleh Abdullah bin Abbas itu? Apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas, ya, sebesar apa cahaya tajalli Allah yang ditengok oleh Musa itu? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia tak jawab dengan mulut. Dia hanya kata, sebesar ujung kelingking. Kan Allah baru hanya cahaya kemuliaannya di atas bukit Tursina. Hancur bukit Tursina berkeping dan Nabi Musa pun pengsan. Nabi yang kuat di antara Nabi kuat, Nabi Musa. Nabi Musa bila dia tinju orang, mati. Kita, aku bunuh engkau. Mati-mati. Nabi Musa tengok ada batu besar di atas perigi. 30 orang satu kampung kabilah menyorong batu besar. Sikit pun tak bergerak. Nabi Musa sikit aja bergerak. Menengok cahaya sebesar ujung kelingking, pengsan. Kita, Abdul Somad yang dhaif, jangankan menengok cahaya tajalli di Jabal Bukit Tursina, menengok cahaya lampu ini pun dah mulai hilang ini. Macam mana nak tengok pandang Allah Subhanahu wa taala? Makanya tafakkaru fi khalqillah, pikirkan saja makhluk ciptaan Allah, jangan engkau pikirkan fi zatillah, pada zat Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah, karena akal engkau tidak mampu untuk menangkapnya. Kita hanya disuruh mengenal iman kepada Allah. Itulah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyam binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dan seterusnya. Kaji saja akidah. Alhamdulillah. Merata-rata masjid di Kuala Lumpur, di Selangor, di Malaysia ini sudah ada kajian takhassus. Hari Isnin malam Selasa, fiqh. Selasa malam Rabu, tafsir. Rabu malam Khamis, aqidah sunnah wal jamaah. Khamis malam Jumat, tidak ada tazkirah. Baca Yasin. Kecuali malam ni. Sebab ada Ustaz Abdul Somad. Artinya apa? Orang tidak lagi mengaji campur-campur subjek. Fokus hanya pada akidah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka anak-anak ini kita tanamkan ini iman supaya wala tamutunna illa, janganlah kamu mati illa, melainkan wa antum, dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini mesti kita jaga. Bukankah setiap kita ini lahir sudah membawa iman? Ya. Bila kita mula beriman di alam roh, masa itu semua manusia dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua anak cucu keturunan Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah ambil ashhada. Tadi kita ucap ashhadu. Tapi masa itu bukan ashhadu. Apa beza ashhadu dengan ashhada? Ashhadu, aku bersaksi. Ashhada, Allah ambil saksi. Masa itu dikumpulkan Allah semua. Dan masa itu Allah ambil saksi dan Allah bertanya. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum?
Bukankah aku ini Rabb kamu? Semua masa itu menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Makanya bila ada mu'allaf, tuan-puan selepas salat Jumat ini, jangan dulu keluar daripada masjid. Mari kita saksikan ada yang nak masuk Islam. Tuan Imam membimbing. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang pun berkata, oh dia baru bersaksi. Bukan. Dia dah lebih dulu bersaksi di alam roh. Belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada kaki, belum ada tangan, belum ada mulut, belum ada kulit, belum ada daging, belum ada darah. Yang ada masa itu hanya roh. Dan roh kita sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja manakala sampai ke Selangor, sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Riau, Sumatera, kampung halaman saya, dia lupa. Adakah di kampung Ustaz Abdul Somad yang lupa pada syahadat di alam arwah dulu? Ya, saya pergi ke kampung Melayu tua. Kami ni Melayu muda. Rupanya Melayu ni ada Melayu tua, Melayu muda. Sampai di kampung Melayu tua, dari Pekanbaru Riau, naik sampan jauh ke dalam, nampak pokok kayu besar, dibagi ikat kain-kain putih, di bawah ada kayu gahar. Dia tak ada agama. Agama orang Melayu tua, nenek moyang dulu yang masih ada sampai hari ini. Menyembah pokok kayu, dia buat sampan kecil, dihanyutkan ke sungai, menyembah sungai, menyembah pokok kayu. Orang Jepun menyembah matahari. Orang Mesir menyembah sungai Nil. Lupa. Orang yang lupa. Dia ingat ada Tuhan. Tapi namanya dia lupa. Dibagi tahu namanya Allah. Dia ingat bahwa ada Tuhan. Tapi dia lupa bagaimana cara menyembahnya. Maka diajarkanlah salat. Wa aqimus salat. Sebab ada orang yang tak tahu bagaimana menyembah Allah. Pejamkan mata. Tarik nafas. Tarik lagi. Tahan. Keluar dari bawah. Bukan begitu. Maka diajarkan dalam Islam. Man ahdasa. Sesiapa sahaja yang membuat-buat ibadah. Ma laisa alaihi amruna. Yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa raddun. Mardud. Ditolak Allah. Makbul. Itulah solat kita tadi makbul insyaAllah. Amin. Kerana, mengapa solat kita makbul? Kerana segalanya ini dicontohkan, ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Nabi sembahyang ditengok. Awal mula Jibril. Tengok dalam kitab Muwatta Imam Malik. Selepas Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, salat 50 waktu, selepas itu menjadi 5, tapi tak tahu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Datanglah Jibril turun menunjukkan ini salat subuh, ini salat zuhur, ini salat asar, ini salat maghrib, ini salat isya. Muwatta Malik, guru Imam Syafi'i. Jibril sembayang ditengok Nabi. Nabi sembayang ditengok sahabat. Sahabat sembayang ditengok tabi'in. Tabi'in sembayang ditengok tabi'in. Tabi'in sembayang ditengok, dipandang oleh imam mazhab. Imam mazhab menyusun rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, makruh, membatalkan. Sehingga dia menjadi ilmu fiqh. Lalu diturunkan kepada murid-muridnya. Syafi'i. Turunlah kepada murid-muridnya. Rabi' al-Muradi, Imam al-Muzani, Imam al-Buaiti. Meninggal Imam Syafi'i 204. Terus sampai ke bawah. Datang, berkembang mazhab Syafi'i. Lalu datanglah ulama besar di Syam, di Dimashq, bernama Imam An-Nawawi. Meninggal tahun 676 Hijriah. Lalu dialah yang menyusun kembali mazhab Syafi'i dengan kitab-kitabnya Raudhatut Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab,
Dia mengadakan revisi terhadap mazhab Syafi'i. Lalu kemudian berkembanglah mazhab Syafi'i ini sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dulu Makkah itu bermazhab Syafi'i. Sampai akhirnya pada tahun 1924 terjadi revolusi. King Abdul Aziz yang sekarang ini adalah cucunya Muhammad bin Abdul Aziz akan menggantikan ayahnya Salman bin Abdul Aziz. Dulu menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Turun sampai ke bawah. Ulama-ulama kita yang belajar di Makkah Al-Mukarramah kembali ke Nusantara, Indonesia, Malaysia, Tumasik, Singapura, Patani, Thailand Selatan, Moro, Filipina, Brunei Darussalam, berkembanglah kita bermazhab Syafi'i. Jadi jangan kita kata, oh nampaknya sembahyang kita ini tak diterima Allah kerana berbeza dengan yang di Makkah. Makkah itu bismillahnya tak macam di Masjid Jelutong. Masjid Jelutong tadi imam kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami masa umrah di Makkah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua ini dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak boleh itu adalah kita buat ibadah sesuka hati kita. Panas terik, pergi ke tengah panas, tegak di tengah padang sampai berpeluh tegak. Apa awak buat tegak sini? Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Gila. Oleh sebab itu segala amal kita ini adalah amal yang ditunjukkan, diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk zikir. Karena Nabi mengajarkan zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa dibaca kuat-kuat? Adakah ini tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW? Ya. Mana hadisnya? Riwayat Abdullah bin Abbas. Tengok dalam Sahih Muslim. Kanal jahru bidzikri fi ahdi Muhammad sallallahu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar selepas salat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, ketika ditanya muridnya, Syekh, ya, zikir selepas sembahyang itu jahar apa sir? Jahar. Apa beda jahar sama sir? Jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Sir. Jahar apa sir? Jahar. Dalil Syekh? Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kana al-jahru bidzikri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa itu belum ada yang membuatkan suara ni keras. Belum ada mikrofon. Dari mana Abdullah bin Abbas masa itu di luar masjid mendengar suara takbir dari dalam masjid? Kerana suara Nabi dan sahabat kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya saja hadis ini ada fi'li. Ada qauli. Fi'li Nabi buat. Qauli Nabi tak buat. Tapi Nabi ada bercakap pasal itu. Tadi imam kita baca doa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada dibuat Nabi. Qauli. Mana qauli? Lam yajtami' mala'un. Ada orang beramai-ramai berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum. Yang lain mengaminkan. Berkumpul bersama. Berdoa satu orang. Yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah. Allah mengabulkan doa mereka.
Itulah maka selepas salat kita aminkan doa imam. Hadis apa? Qauli. Cakap Nabi. Jangan lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi macam ayam nampak beras. Kenapa awak tak baca doa tadi, imam baca doa awak tak aminkan? Beza doa saya dengan doa tuan imam. Imam nak minta hujan, saya tak nak hujan. Rupa dia jual aiskrim. Doa imam tu am saja. Salamatan. Kalau saya jadi imam di kampung dekat rumah saya baca 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, badan sehat. Wa afiatan fil jasad. Fid din, iman kuat. Wa afiatan fil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah. Wa barakatan fil rizqi, rezeki berkah. Wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nar. Wal afwa indal hisab. Rabbana atina. Kadang imamnya ada juga yang panjang. Pernah saya satu program, saya tazkirah. Dia baca doa, saya tengok setengah jam. Awal-awal tu makmum semangat semua. Lama-lama Allah tak telap lagi. Lemas. Doa yang am saja. Kita ikut. Kita ni kadang menumpang tuah. Kita tak bertuah. Kita doa tak makbul. Tapi di jamaah ni ada orang yang mulutnya itu dikabulkan Allah kerana tak makan riba. Dia bukan ustaz. Dia bukan dari Kaherah. Manusia biasa. Tapi hati dia bersih. Cakap dia tak banyak. Orang kalau banyak cakap banyak salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya banyak salah. Di antara kita ni semua siapa yang paling banyak salah? Nampaknya telunjuk nak ke saya. Dia tak banyak cakap. Dia diam aja. Dari tadi dia diam aja. Kenapa diam? Berzikir. Tertidur. Na'udzubillah. Maka mendekatkan diri kepada Allah dengan amal. Amal badan. Berzikir amal badan. Sembahyang amal badan. Berdoa amal badan. Baca Quran amal badan. Alhamdulillah kita amal-amal badan sudah. Alhamdulillah. Tapi ada amal yang lain. Bukti pada iman kita. Memang betul awak beriman? Ya. Mana bukti iman? Bukti iman amal harta. Wakaf. Infak. Sedekah. Itu amal harta. Itulah tadi pemuda-pemuda kita yang bawa puncang. Mana dia? Kenapa hilang? Dah penuh kah? Saya tengok tak ada di hadapan ni. Bawalah kemari. Biasanya ikan-ikan yang besar di sini. Umumkan nombor kenderaan ini dengan ni, nombor kenderaan ini menghalang lalu lintas di luar sudah dicek. Oh, di luar dah jam. Jadi kendaraan ni dah menghalang. Jangan halang orang lain. Nanti kita dihalang masuk surga. WC1825D Proton Exora. Ini pula WXT242 kereta Nissan hitam. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan jalan orang, Allah mudahkan pula dia jalan ke surga. Jangan tutup jalan. Cepat-cepat keluar. Ini iman. Inilah iman. Mana surga tu? Nanti kau tengok di akhirat. InsyaAllah. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi. Selama seorang itu mahu menolong saudaranya. Nanti bila di akhirat kita tak ada atap. Sekarang bukan main cantik masjid ada atap. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nanti atap tak ada. Lalu di padang mahsyar itu panas. Sejengkal daripada kepala. Lalu bagaimana kita nanti atap yang menaungi kita? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekah.
Jadi bila ada tuan memasukkan duit ke dalam uncang, ke dalam box, ke dalam kotak infak wakaf, itulah yang akan menjadi naungan di padang mahsyar nanti insyaAllah. Amin. Masjid ini tiap-tiap hari ada 1.500 ringgit infak sedekah. Hari Jumat 20.000. Malam ni nampaknya lebih daripada sembahyang Jumat. Nanti selesai salat kita hitung kira. Lampu dah hidup, kita dengar azan Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'atsallahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Sesiapa sahaja yang menjawab panggilan azan sama dengan yang diucapkan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia baca doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wal darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'ad. Dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Dalam riwayat Bukhari tak ada halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka layaklah dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kiamat. Masa azan berkumandang semua diam. Siapa yang menyuruh diam? Nabi. Masa selepas azan berkumandang semua berdoa. Siapa yang menyuruh? Nabi. Balasannya bila ditengok? Nanti di akhirat. Apa yang membuat kita percaya itu tak lain tak bukan adalah iman. Iman perlu bukti. Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah at-tasdiqu bil qalbi, hati percaya, wal iqraru bil lisani, mulut berkata, wal amalu bil arkani, badan berbuat. Saya sebenarnya percaya. Kenapa awak tak bersyahadat? Dalam hati saja cukup. Oh, tak bisa. Mesti engkau lafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dua. Hati percaya, mulut berlafaz. Tapi satu belum. Apa dia? Badan mesti berbuat. Tangan sudah berbuat, subhanallah. Kaki sudah buat, melangkah. Tapi ada satu amalan lain. Untuk amal badan, namanya Baitullah. Masjid, salat, tegak, rukuk, sujud, iktidal, tasyahud, zikir, baca Quran. Tapi ada amal satu lagi namanya ibadah maliyah. Apa bukti engkau percaya Allah itu ada? Masjid yang besar, megah, cantik ini adalah bukti bahwa orang Selangor beriman kepada Allah Subhanahu. Maka kita tengok makin besar masjid, makin besar iman. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid yang dibina oleh Raja Maghribi di atas laut tepi pantai Darul Bayda, Casablanca. Itulah dia Masjid Hasan As-Sani. Di tiangnya tertulis nasab Raja Hasan As-Sani, anak Muhammad 5, anak Hasan awal, sampai kepada Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tunjukkan amal harta. Karena setengah orang ada untuk amal badan ini dia kuat. Saya Ustaz, sembahyang tarawih 1 juzuk 1 malam kuat. Iktikaf 10 malam Ramadan kuat. Tapi bila uncang lalu tertidur. Oleh sebab itu memanglah manusia ini berbagi. Yang satu lagi tidak. Bila dia tengok ada masjid perlu, dia kirim 1.000 ringgit. Ada surau guru mengaji anak yatim, kirim. Tapi tak sembahyang. Ini pun as-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Maka tiang yang 4 inilah maka bina masjid ini kokoh dan kuat. Na'udzubillah kalau tiang roboh, lapuk, tumbang, hilang semua. Bagaimana sedekah, wakaf, infak, zakat boleh tersangkut kalau tiangnya lapuk? Oleh sebab itu dua-dua ada. Alhamdulillah
malam ini kita kedua-duanya dapat. Amal badan ada, amal harta pun ada. Bagi yang sudah, bagi yang belum, mudah-mudahan diberikan Allah rezeki yang lapang untuk dia insya-Allah. Ini rezeki ini bukan punya kita, ini punya Allah. Dulu keluar dari perut rahim bunda mak kita tak bawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Kamu keluar dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Ada orang lahir bawa beg. Tak ada. Jangankan nak bawa harta, membawa nama pun tak ada. Tak ada orang lahir tahu nama dia. Saya baru tahu nama saya hari ke-7. Baru dibagi nama. Abdus Somad. Sebelum tu saya pun tak ada nama. Siapa nama anak awak? Nak tunggu Tuan Imam bagi nama. Nama kita pun kita tak tahu. Betapa hinanya orang yang menyangka ini punya dia. Ini punya saya. Ini punya saya. Ini punya saya. Saya lalu di suatu jalan. Tanah tu masih kosong lagi. Saya tengok ada tulisan. Ini tanah Tuan Haji. Ini tanah Tuan Fulan. Dalam hati saya. Kalau saya ada duit, saya nak buatkan banner besar. Nak buat saya tulis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit, segala yang di bumi punya Allah. Maka ini dia tak minta. Dia hanya nak uji kita. Engkau sabar dengan amal mata, baca Quran. Engkau sabar dengan amal telinga, dengar tazkirah. Engkau sabar dengan amal kaki, melangkah. Tapi manakala amal harta, mana bukti iman engkau? Segala sesuatu ada bukti, proof. Mana bukti? Awak dari mana? Saya dari tazkirah. Di mana tazkirah? Masjid cantik, elok di Jelutong. Mana gambar? Itulah maka banyak orang ambil gambar ni. Ini bukti iman juga ni. Dia nak tunjukkan dia dah sampai. Maka malam ni semua streaming. Dah sampai dah. Tunjuk. Aku di masjid. Ya, tengok. Sampai. Dia nak tunjukkan dia dah sampai. Begitu juga iman ini. Iman ni tak nampak. Maka yang ditulis di IC, identity card, religion, agama, Islam. Kerana yang nampak tu Islam. Syahadat. Asyhadu Allah. Salat. Salat nampak. Allahu Akbar. Zakat. Zakat nampak. Awak bayar zakat. Tiap-tiap tahun bayar zakat, Ustaz. Iya ke bayar zakat? Ya. Banyak bayar zakat. 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat mal. Zakat duit. Zakat emas mana? Oh, ada ke zakat yang lain? Mengaji. Haji. Oh, haji. Tiap-tiap tahun kenduri. Tiap tahun undang kawan, jiran, tetangga. Esok datang ke rumah ya, kita nak kenduri. Saya ingat tahun lepas awak kenduri juga. Iya. Berangkat, pergi bila? 100 tahun lagi. Tapi dia berdoa tiap-tiap tahun. 5 ni nampak. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji nampak. Iman tak nampak. Tapi iman mesti kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang diberikan Allah tunjukkan. Alhamdulillah Ustaz, aku dah tunjukkan nikmat ni pada Allah, bukan pada manusia, pada Allah. Nikmat badan sehat, aku tunjukkan datang ke surau, solat berjamaah. Nikmat nyawa, aku tunjukkan dengan tetap istiqamah. Nikmat harta, aku dah tunjukkan. Ya Allah, engkau bagi aku nikmat harta, ni aku tunjukkan infak sedekah. Berapa? RM2. Mail, RM2. Saudara yang dimuliakan Allah, ikhwati fillah, maka sampai bila kita tunjukkan iman ini? Sampai seperti doa kita, Allahumma a'ina bil iman wa amitsna, matikan iman, wa akhrijna minad dunya, keluar kami daripada dunia ini membawa iman, wa ahsyurna yaumal qiyamati, bangkit di padang mahsyar wa iman, punca, wa adkhilnal jannata ma'al
iman. Apakah iman ini bisa lepas dari badan? Bisa. La yashribu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang guna dadah, yang minum khamar, iman terlepas dari badan. Macam mana terlepasnya wahai Abdullah bin Abbas? Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Murid Abdullah bin Abbas namanya Ikrimah. Ikrimah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayun za'ul iman? Betulkah iman ini boleh tercabut dari badan? Bagaimana? Hakala. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Dia jalinkan jari jemari dia. Summa naza'ahu. Lepas tu dia tarik. Manakala iman di badan, kau minum khamar, guna dadah, mencuri, rasuah, iman itu pun lepas dari badan. Maka sentiasa kita istighfar. Manakala engkau bertaubat, iman pun balik masuk ke dalam. Risuah, lepas. Khamar, lepas. Dadah, lepas. Istighfar, baliknya. Oh, kalau gitu saya guna dadah, lepas itu istighfar. Kal mustahzi, orang yang mengejek, mengolok-olok Allah. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Bayangkan manakala iman sedang lepas di luar badan, malaikat maut mencabut nyawa. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Adakah nilai amal bila mati tak membawa iman? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Segala amal engkau kami tunjukkan. Ini amal engkau, ini derma engkau, ini buat baik engkau. Faja'alna, kami jadikan amalmu itu habaan mansura, macam debu dihembus angin. Ambil tepung, ambil debu, letak tapak tangan. Begitulah tak bermakna kalau tidak membawa iman. Maka jiran, tetangga, kawan, sahabat, ajak ikut tazkirah, ajak ikut tahajud, ramaikan surau, baca Al-Quran. Menjaga apa? Supaya iman jangan lepas dari badan. Dan saat itu malaikat maut mencabut nyawa. Insya Allah. Maka selalu doa. Saya selalu mohon doa. Jumpa datuk-datuk, jumpa tuan-tuan. Ustaz Somad doakan saya ya. Doakan juga saya. Ad-doa bid-doa. Ustaz Somad nak doa apa? Doakan saya mati dalam keadaan husnul. Jangan lupa minta doa orang lain. Minta doa Tuan Imam. Minta doa datuk-datuk. Minta doa ahli ulama. Kenapa? Karena kadang kita ni lupa. Manusia lupa diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itulah. Oh, cepatnya waktu di Selangor. Dah pukul 9. Rupanya duduk bersama orang beriman itu tak terasa waktu cepat berlalu. Saya dibagi tahu, dimaklumkan, Ustaz bagi tazkirah sampai pukul 9 saja. Lepas itu kita akan jawab soalan yang masuk kepada pengerusi masjid. Ustaz jawab hingga 30 minit. Lepas itu barulah kita melaksanakan salat Isya. Nanti bila tak nampak Ustaz salat Isya, bukan berarti dia sembahyang di alam ghaib. Ustaz ni cakap kita mesti sembahyang, dia tak sembahyang. Dia dah jamak takdim. Dah duluan. Tadi, kenapa Ustaz lepas zikir? Ustaz suruh kami berzikir. Subhanallah. Ustaz Abdul Samad pun lepas sembahyang, dia pergi. Jamak takdim Isya. Tidak ada alasan hujah untuk meninggalkan sembahyang. Yang tak boleh tegak, duduk kerusi. Yang tak boleh duduk, telentang. Yang tak boleh telentang, kedip mata. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Tak juga boleh, baru kami sembahyangkan ramai-ramai. Putus kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Al-ahdul ladzi baini wa baina abdi. Perjanjian antara aku dan hambaku adalah tarkus shalah, meninggalkan sembahyang. Jangan sampai iman kita tercabut dari badan. Man taraka salata muta'ammidan. Sesiapa sahaja yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafir dia secara nyata. Man tarakal jumu'ata salasa marratin. Siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, tahawunan,
bukan kerana musafir, bukan kerana sakit, tapi kerana tahawunan, remeh-temeh saja sembahyang Jumat. Tawa'allahu ala qalbih, Allah kunci, Allah tutup pintu hatinya. Khatawallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Na'udzubillah. Itulah laknat di atas laknat. Maka bila ada tazkirah, datang. Tazkirah maghrib ke isya, datang. Tazkirah subuh, datang. Tazkirah di Padang, datang. Tazkirah di surau, datang. Itu semua untuk menyirami benih iman. Supaya dia tumbuh. Kalau tidak, dia akan mati. Kita semua akan mati. Yang jadi masalah adalah sebelum kita mati, iman kita sudah mati duluan. Kerana tidak disiram dengan tazkirah. Tidak disiram dengan ilmu pengetahuan. Benih iman, siram dengan ilmu. Tapi dia tidak berbuah. Apa buahnya? Buahnya adalah amal. Benih iman, disiram ilmu, berbuah amal. Selamat? Belum. Kerana akan datang ulat memakan akarnya, daunnya, pucuknya akan dimakan ulat. Menyelamatkan buah pokok iman, diselamatkan dengan ikhlas. Benih iman, siram ilmu, berbuah amal, supaya buah jangan busuk. Jagalah dia dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Bukan pujian yang kuinginkan, bukan sanjungan yang kuharapkan, tapi kerana maksudi yang dimaksud Allah dan ridha Allah yang dicari. Senantiasa kita jaga insyaAllah. Terima kasih Tuan Imam. Soalan pertama, bagaimana hendak menjaga hati agar keimanan kita kukuh dan sentiasa istiqamah dalam beribadah? 3. Pertama, tengok orang sakit. Nanti lepas balik dari sini, jangan balik ke rumah, pergi hospital. Bila security tanya, Encik nak ke mana? Saya nak tengok semua yang sakit di sini. Mana boleh? Aku nak kuatkan hati aku. Menengok orang sakit itu keyakinan kita akan. Saya dalam sebulan, saya tengok orang sakit. Kadang jamaah bawa. Ustaz ni dia tak ada office. Ustaz ni dia tak ada jam. Bila-bila masa. Lahir anak orang, ustaz juga diundang. Ada orang sakit, ustaz juga dijemput. Ada orang setengah mati, ustaz juga dipanggil. Sesudah mati, ustaz juga. Maka saya, Ustaz, doakan ni orang sakit. Situlah nampak. Tak ada kuasa, tak ada harta, tak ada keluarga, tak ada family. Yang ada hanya dia dengan iman saja. Ia kalau dulu baca Quran. Ia kalau dulu berzikir. Ia kalau dulu anak baik. Bayangkan kalau tak sempat beramal. Na'udzubillah. Tengok orang sakit. 2, tengok orang mati. Buka tutup muka dia, cium. Dah pernah cium orang mati? Belum. Rasakan cium orang mati. Sejuk. Baru kau tahu rasa mati. Bagaimana dulu orang yang gagah perkasa, suara menggelegar, manakala mati. Kira-kira Ustaz Somad kalau dah mati boleh suara kuat macam ni lagi? Mana ada? Terbujur kaki. Jangankan melangkahkan kaki, jangankan menghayunkan tangan, mengedipkan biji mata pun tak sanggup. Semua orang mati, mata dia terbuka. Orang lain yang tutupkan dia. Maka jangan sombong. Datang isteri kita, anak kita ke masjid. Tuan Imam, bapa kami dari malam tadi mata tak tertutup-tutup. Tolong tutupkan. Ia kalau baik. Ia kalau selalu datang ke surau. Imam akan datang ke rumah kita tutupkan. Allahumma ghafir li fulan bin fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Inna lillahi wa inna. Kalau sombong, Tuan, datang ke rumah nak tutupkan mata. Tutuplah sendiri. Dulu kami ajak ke masjid tak nak datang. Sekarang baru nak tutupkan biji mata. Tengok orang sakit, tengok orang mati, tengok pandang baik-baik lubang liang lahat. Maka saya kalau dibagi tahu, Ustaz, ini ada jamaah kita meninggal dunia, saya datang cepat-cepat. Saya tengok. Suatu hari saya datang,
Saya tengok jam, dah lambat. Saya langsung terus saja ke kubur. Sampai di kubur saya tengok dah sunyi. Nampak orang dah balik. Saya tanya penggali kubur. Orang dah balik. Belum gali lagi Ustaz. Ustaz terlampau cepat datang. Dah lama tuan kerja penggali kubur. Dah lama Ustaz. Apa yang ditengok? Macam-macam. Awak ukur ni pakai meter, tak pakai buluh. Tukang gali kubur gali pakai buluh. Kenapa tak pakai meter? Sebab pakai meter kadang kita 1 meter, 2 meter, manakala di kubur kurang. Orang salahkan kita. Awak kenapa gali kurang? Sekarang dia tak boleh salahkan saya. Sebab saya tak guna meter, saya guna buluh panjang. Kenapa? Rupanya tanah menyempit. Sebab dulu suka sempadan tanah orang. Sejengkal saja engkau ganggu sempadan tanah. Tuwiqa. Sejengkal sempadan tanah dengan jiran engkau rosakkan. Tuwiqa. Dililitkan di lehermu. 7 aradhin. 7 lapis tanah akan mengikat. Belum engkau masuk, dia dah merapat. Macam mana engkau dah masuk? Patah. Baru engkau tahu. Tengok orang sakit, tengok orang mati, tengok orang yang kekurangan. Orang yang kekurangan, kadang doa dia lebih khusyuk daripada kita. Datang dia ke masjid, gunakan tongkat. Kita yang sehat, meleleh air mata kita menengok. Dia yang kekurangan, doanya lebih khusyuk. Lebih lama munajatnya pada Allah. Kita yang sihat, tak mau berdoa sama sekali. Kenapa tak berdoa? Orang doa panjang. Doa yang lama je belum kabul, apa tambah baru? Ini orang tak betul. Bagaimana kita, soal kedua, bagaimana kita hendak berhadapan dengan golongan yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, terutamanya pihak Wahabi dan Syiah, seringkali menjadi gunting dalam lipatan. Ini kurang. Gunting dalam lipatan ini kurang. Ada yang panjangnya. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Itu lengkap. Yang paling parahnya Syiah. Rukun iman dia mesti percaya kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tak percaya pada Imam 12, maka dia kafir, halal darah. Maka jangan heran. Di antara apa beza kita dengan mereka? 5 perbezaan. Yang pertama, mesti beriman kepada Imam 12. Yang kedua, sahabat Nabi kafir kecuali 3. Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya mereka bila disebut Abu Bakar Siddiq, kita sebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih. Kerana mereka tuduh sudah merampas kekuasaan imamah Sayyidina Ali. Padahal Ali bersahabat baik dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada permusuhan antara sahabat dengan Ali baik. Maka kita kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya pecinta ahli bait, tapi saya tidak mengkafirkan sahabat Nabi. 3, mereka menghalalkan nikah mut'ah. Siapa yang nikah mut'ah 1 kali, derajahnya sama dengan derajah Sayyidina Al-Husain. Nikah mut'ah 2 kali, sama darjahnya dengan darjah Sayyidina Al-Hasan. Nikah mut'ah 3 kali, sama darjahnya dengan Sayyidina Ali. Nikah mut'ah 4 kali, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nikah mut'ah. Aku nikah mut'ah RM50 hingga 2 hari tunai. Zina. Na'udzubillah. 3, 4. Taqiyah. At-taqiyatu dinuna. Taqiyah itu agama kami. Bila banyak di tengah Ahlussunnah kita tanya, awak Syiah ke Ahlussunnah? Saya Ahlussunnah. Tapi bila 50-50, awak Ahlussunnah ke? Saya ni Ahlussunnah was Syiah. Awak Sunni ke Syi'i? Saya Sunni. Di tengah orang Sunni, dia Sunni. Tapi bila dah setengah-setengah, awak Sunni ke Syi'i? Saya Sunni Syi'i. Ini yang menyebabkan kita tak boleh bersama kerana 5 perkara. Bukan kata saya, kata Syekh Ali Jum'at. Mereka mengkafirkan sahabat,
menambah rukun iman, menghalalkan nikah mut'ah, taqiyah. Yang kelima, mengatakan Quran yang sekarang ini tidak original. Quran yang original adalah Mushaf Fatimah namanya. 3 kali lebih daripada yang ada sekarang. Saya pencinta Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Hadis sahih. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Saya pencinta ahli bait, para habaib. Tapi tidak mencaci maki sahabat Nabi. Makanya kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, sesiapa saja yang mengkafirkan sahabat, tu'un hujum kepada sahabat, maka itu khatul ahmar. Jangan dengar fatwanya, jangan dengar kajinya, jangan amalkan tazkirahnya, karena dia sudah melampau batas-batas ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini Syiah. Bagaimana dengan Wahabi? Yang betul hanya guru dia saja. Lain daripada guru dia salah. Itu Ustaz Somad. Tengok di internet. Dia ejek saya, puas. Ustaz ahli syubhat. Tak betul. Lain daripada guru, salah. Maka jangan heran bila kita bagi tazkirah, dia balik. Ada adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita duduk sejenak sebab kita akan dengar tazkirah daripada Habib Fulan, daripada Ustaz Fulan. Balik. Tak ada. Kalau orang ada adab, tak begitu. Kita mungkin ada urusan kerja ke office belum selesai. Tentu kita saf belakang. Nanti bila tazkirah, ada adab. Tak ada guna banyak ilmu kalau tak ada adab. Al-adab fawqal ilmi. Pertama, hanya mengakui ustaz dia saja. Ustaz lain daripada dia dianggap tak berilmu. Ustaz selevel Yusuf Al-Qaradawi. Doktor PhD daripada Al-Azhar University. Alim, alamah, kitabnya lebih daripada 100 kitab. Ketua ulama-ulama dunia. Apa kata mereka mengejek Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Iskatul kalbil awi. Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi. Iskat, mendiamkan. Kal, anjing. Awi, menggonggong. Yusuf Qaradawi, anjing menggonggong. Kalau ulama sehebat Yusuf Qaradawi, anjing menggonggong, Abdul Somad ni, mungkin anjing kurap. Macam mana kita boleh duduk bersama dengan orang yang mengkafirkan kita? Syiah. Macam mana kita boleh duduk bersama dengan orang yang membid'ahkan yang tak bid'ah? Maulid, bid'ah. Kajian tazkirah habaib, bid'ah. Sayyidina, bid'ah. Tahlil, bid'ah. Bid'ah jangan main-main. Kullu bid'atin dalalah. Kullu dalalatin finnar. Kalau engkau tuduh Habib ni bid'ah, itu artinya engkau sama dengan mengatakan Habib dalalah, masuk neraka jahanam. Mereka melakukan perbuatan itu ada dalilnya. Dalil jauh, dalil dekat. Dia tak akui itu. Maka Syekh Ali Jum'ah menulis kitab untuk membantah ini. Judulnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Penjelasan tentang dalil perbuatan-perbuatan yang sebenarnya ada dalilnya. Ulama ikhtilaf saja dalam masalah ini. Tapi dia tak akui ikhtilaf. Bila bercanggah dengan pendapat ustaz dia, maka dia katakan bid'ah. Bid'ah. Sikit-sikit bid'ah. Bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dalalah. Kalau sudah dalalah, neraka jahanam. Maka isi surga itu cuma 3 saja. Dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam. Ustaz tak takut ke dia bully, dia haters, dia ejek-ejek? Memang dari dulu saya dia ejek-ejek. Makin diejek, makin viral. Seseorang itu selalu beribadah. Baca Quran, menjaga hubungan dengan Allah, tapi akhirnya dia jadi orang yang dusta Allah. Bagaimana kita nak berdepan dengan orang seperti itu? 3. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak dia ke jalan Allah. Bil hikmah. Dengan kata-kata yang lembut. Ayolah kita ke surau. Aku tak perlu pada surau. Pergilah engkau sendiri. Esok kita ajak lagi. Ayolah ke surau. Apalah engkau kerja membazir saja pergi ke surau itu. Tetap dengan lembut. Kita tak boleh marah. 3. Ayolah ke surau.
Kemarin ada orang macam kau ni juga, 2 hari mati. Engkau takutkan aku? Tak, aku cerita aja. Bil hikmah, kata-kata lembut. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Amal yang baik. Bila kita ajak orang ke masjid, ke surau, kita ajak orang sedekah, kita buat dulu. Menengok perbuatan kita, akhlak kita, tertawan hati dia. Menengok kelembutan kita. Assalamualaikum, apa khabar, sehat. Aku tak percayalah pada. Jangan begitu, tetap lembut. Sedangkan Musa menghadap Fir'aun, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Sebutkanlah kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Kata lembut, sudah. Perbuatan yang baik, sudah. Tak juga. 3. Wajadilhum. Debat. Engkau sekular, liberal, nak berdebat dengan saya. Ayo kita berdebat. Tapi kalau ada ilmu. Kalau tak ada, jangan. Zakir Naik. Wah, ini dia ketiga nih. Debat. Ahmad Dedan. Memanglah debat. Ahmad Dedan diundang seminar internasional tentang Syiah. Ahmad Dedan bawa kasut dia ke dalam tempat seminar. Dia letakkan kasut dia di hadapan dia. Lalu pengerusi majlis marah. Ini yang buat acara Syiah. Kenapa awak letak kasut sini? Seminar internasional. Tajuk Syiah sudah ada sejak zaman Nabi. Ahmad Dedan bawa kasut dalam seminar, dia letak. Penjaga marah, security. Kenapa awak letak kasut sini? Saya takut kena curi. Siapa yang mencuri? Karena ada dalam hadis Syiah suka mencuri kasut. Kata mereka, mana ada Syiah zaman Nabi? Selesai seminar. Cerdas. Malcolm X. Malcolm X berdakwah guna yang 3. Malcolm X kulit hitam. Dia tegak bertazkirah di hadapan church, tempat ibadah mereka. Di tempat orang kulit putih. Manakala mereka keluar, dia tanya, awak sembah siapa? Sembah Tuhan kami. Oh. Tuhan awak kulitnya apa? Putih. Awak hitam. Kan Tuhan awak putih? Iya juga. Masuk Islam. Guna akal. Afala ta'qilun. Jadi kalau sanggup berhujah, pakai. Pilih antara 3. Bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Soalan keempat. Ramainya ustaz dan pendakwah yang hendak menyebarkan agama, katanya itu satu kewajiban. Tapi banyak yang membingungkan dan mengelirukan kami sebagai orang awam. Bagaimana panduan untuk kami nak memilih ustaz dan pendakwah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata ustaz ini, wuduk yang betul itu adalah ambil air, sapu kepala sikit aja. 3 helai pun sah. Esok datang ustaz satu lagi tazkirah. Bukan begitu. Yang betul adalah 1/4 kepala. Karena hadis Nabi, basahkan tapak tangan, masuk ke celah serban dia. Maka kepala ni 4. 1, 2, 3, 4. 1/4 mesti basah. Esok malam ketiga, datang ustaz ketiga. Bukan begitu. Ambil air, basahkan tangan, sapu dari muka hingga ke belakang, ke hadapan, terus ke telinga. Itulah yang paling betul. Malam keempat, jamaah tak datang lagi. Kata dia, aku sebelum ke masjid ni dah pening, pusing kepala. Pening kepala aku. 3 malam ni bertambah pening. Di office pening, di jalan jam, di rumah pening, dia nak cari ketenangan di masjid. Di masjid lebih pening lagi. Eloklah aku tak usah ke masjid. Apa salahnya kita kaji fikih 4 mazhab?
Kita ni di Selangor memanglah bermazhab Syafi'i, tapi tak ada salahnya kita tahu mazhab lain. Dari maghrib ke Isya 45 minit ini, mari kita kaji cara berwuduk menurut 4 mazhab. Malam ini yang kita kaji hanya setakat menyapu kepala saja. Hadis yang pertama, Nabi basahkan tangan, Nabi buka sorbannya, Nabi sapu dari hadapan ke belakang, hingga ke hadapan dan ke telinga. Inilah yang dipakai oleh mazhab Maliki. Hadis kedua, Nabi basahkan tangannya, Nabi sapu dari balik sorban, walam yangqud imamatahu, sorban tak dia buka. Inilah yang dipakai mazhab Hanafi. Hadis yang ketiga, Nabi basahkan tangannya, dia sapu saja sorbannya, tak dia buka. Kena rambutnya sikit. Itulah yang dipakai mazhab Syafi'i. Sikit saja pun sah. Maka dalam masalah ini ada beberapa mazhab. Tapi saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Tapi saya tak salahkan tuan-tuan yang memakai Hanafi. Kawan-kawan kita dari India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Tunisia, Aljazair, Maghribi, Mauritania, Maliki. Tapi saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Selesai. Apa kata pepatah orang Melayu? Kalau mencincang sampai ke landasan. Kalau mencincang motong sampai ke landasan ke bawah. Putus kaji, selesai. Jangan biarkan orang keluar masjid dalam keadaan patah temi. Tak habis patah. Biarlah dia berhujah dalam masjid daripada dia confused di luar masjid. Iya kalau dia bertanya kepada ustaz. Kalau dia bertanya kepada syekh YouTube. Oleh sebab itu maka beruntung bertuah orang Malaysia, negeri para ulama. Semua ulama-ulama berkumpul di sini. UIA, IIU, International Islamic University. Ulama-ulama besar. Lama lagi bulan Mac akan datang ahli fiqh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. 5 hari di kuis. Selebihnya 5 hari lagi akan berkeliling. Syekh Ali As-Sabuni datang juga kemari. Almarhum Syahid Syekh Ramadan Said Al-Buti, Syekh Yusuf Al-Qaradawi selalu datang. Maka kalau ada orang Malaysia bercanggah ikhtilaf masalah fiqh, memang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Soalan kelima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sering mendengar majlis ilmu tapi akhlak tak berubah. Apa hubungan istiqamah, hidayah dan taufik? Jalannya mustaqim. Sifatnya istiqamah. Orangnya mustaqim. Jalannya as-siratal mustaqim. Makna istiqamah itu wa in hurriqta, kulitmu dibakar, wa in qutti'ta, tulangmu dipotong, engkau tetap la ilaha illallah. Masa senang la ilallah, masa susah la ilallah. Kadang ada orang ni masa susah la ilaha illallah. Masa senang lupa. Hidayah. Hidayah itu Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itulah hidayah. Jadi kalau ada orang menolak hidayah, menolak Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan. Hidayah. Taufik. Ini jalan. Ini jalan. Ini jalan. 2 jalan. Tuan, nanti kita berjumpa di ujung jalan ya. Bersatu jalan saya dengan jalan Tuan di ujung. Itu yang disebut dengan taufik. Wafaqa yuwaffiqo. Bertemu di ujung jalan. Kita nak shopping. Kita nak beli kereta baru. Kita nak buat rumah yang megah dan mewah. Tapi kata Allah, berinfaklah, bersedekahlah. Kita kalahkan keinginan kita demi untuk bersama dengan keinginan Allah. Itulah orang yang mendapatkan taufik. Alhamdulillah Ustaz, saya dah dapat taufik. Macam mana? Rupa nama laki dia Taufik. Nama doa. Mengapa datuk nenek kita beri nama Taufik?
Siapa nama Muhammad Taufik? Siapa nama Muhammad Hidayah? Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Sebab nama adalah doa. Istiqamah sudah, hidayah sudah, taufik sudah, akhlak khalaqa. Kita ni makhluk, sedangkan yang mencipta kita khalik. Khalik dia. Kita makhluk. Yang menghubungkan kita dengan dia adalah akhlak. Punca daripada solat bukan tegak rukuk sujud. Punca daripada solat adalah akhlak, tawadhu, rendahkan hati. Kerana kening yang paling tinggi. Tak ada orang yang paling tinggi dimulia di badan ini kecuali kening. Kening paling tinggi kita lekatkan ke tempat tapak kaki. Ada tak tadi yang masa sembahyang, dia rasa besar, dia tak nak tempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Dia lekatkan ke tiang. Rukun sujud 7. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Kalau tidak kena, batal sujud. Batal sujud, batal sembahyang. Karena sujud, rukun sembahyang. Rukun sujud, menempelkan kening. Bagaimana kalau ada orang sembahyang dia buat begini? Sah juga. Kurang afdal. Kalau dia buat begini, afdal. Oh, habis waktu. Cepat betul waktu habis di Selang. Last. Menjinakkan anak-anak ke masjid adalah digalakkan. Tapi kehadirannya sering mengganggu ketenteraman. Khasnya ketika sholat. Apa pandangan Ustaz terhadap perkara itu? Anak-anak, tak ada dia ganggu saya. 30 minit saya soal jawab, 60 menit saya bagi tazkirah, 90 menit, satu pun tak ada mengganggu. Semuanya tetap. Tengok. Inilah yang akan menjadi orang-orang kuat, orang-orang penting di masa akan datang. Jangan halau mereka. Ustaz, imam kami menghalau budak-budak kecil di tempat saya. Saya bagi tahu, tuan-tuan yang menghalau budak kecil, pesan Muhammad Al-Fatih, kalau di masjid itu masih ada budak-budak, bersyukurlah 20 tahun akan datang, mereka lah yang akan memakmurkan masjid ini. Tapi bila di masjid itu tak ada budak, isinya banyak batuk daripada ayat. Ingat Andalusia, masih ingat apa yang terjadi di Andalusia? Masjid besar Andalusia sekarang tidak lagi menjadi masjid, katedral. Sebab apa? Jangan bangga dengan masjid yang besar. Kerana akan diisi oleh manusia. Hanya saja budak kecil ini terbagi 3. Yang pertama namanya sobi. Sobi 5 tahun ke bawah. Selepas itu barulah namanya amrat. Mumayyiz. Sobi. Lepas itu mumayyiz. Mumayyiz ni dah boleh beza. Kalau yang 5 ke bawah ni memang tak boleh. Tak boleh. Belum mumayyiz. Kita suruh dia diam. Dia pula gini kan kita. Nah ini memang tak boleh bawa lah. Tapi yang 6, 7, 8, 9, 10 itu mumayyiz. Mumayyiz ni dah boleh bezakan mana tegah, mana larang, mana suruh, mana tegah. Ini mumayyiz namanya. Di atas mumayyiz amrat. Amrat dah hampir nak akil balik, janggut, kumis hampir tumbuh. Nah, itu namanya amrat. Mumayyiz dengan amrat, tapi yang bawah tak. Yang 5 ke bawah ini belum. Kita khawatir bila kita bawa yang kecil ini, ada orang tua di situ, dia pakai, dia letakkan. Budak ni lari kiri kanan. Oh, dia tak khusyuk. Menengok budak lari, kata dia. Terpijak pecah. Oleh sebab itu ni tidak digalak. Tapi kalau dia boleh kita jaga, dibuat saf satu di belakang. Saf budak-budak kecil. Apakah budak kecil ni memutus saf? Tidak. Budak kecil tak memutus saf dengan 2 syarat. Yang pertama, wudhu dia sempurna. Yang kedua, dia dah berkhitan. Kita kadang tak tahu dia dah berkhitan atau tak berkhitan. Takkan ada satu security tengok dah khitan ke?
Oleh sebab itu bila kita syak, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hilangkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Budak kecil kita buat satu stop di belakang. Ada satu orang bagi jangan ribut. Maka insya Allah sembahyang kita pun khusyuk. Budak-budak ni pun tetap menjadi harapan. Rijalul ghad. Syubbanul yaum. Anak-anak muda sekarang, belia-belia sekarang. Itulah yang akan menjadi pemimpin masa depan insya Allah. Amin. على هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.